lampu memang basah mah. Ha? Lampu memang kena basah. Lampu tu. Ha. Dulu mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan-tuan dan hormati Allah SWT, alhamdulillah ya. Syukur kita kepada Allah SWT masih lagi diberi ruang dan peluang untuk terus melaksanakan kewajipan, melaksanakan perhambaan kepada Allah SWT. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan hormati Allah SWT, malam ni kita sambung lagi perbincangan kita ya, mencerita surah-surah dalam Al-Quran. Kita masuk surah hari ini insya-Allah surah yang ke-108. Kita bawa masuk di belakang ya. Kita ambil juzuk amma je. Jadi kita ambil daripada last sekali surah 114. Hari ini dah masuk ke surah 108 ya. Jadi kita ambil dari belakang. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, jadi kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan dan hormati Allah SWT. Jadi insya-Allah hari ini kita akan masuk pada surah Al-Kautsar ya. Surah Al-Kautsar. Ini surah yang pendek ya. Pendek surah surah Kautsar ni. Dia diturunkan di Mekah ya, Makkiyah, diturunkan di Mekah ya. Ada 3 ayat sahaja. Yang antara salah satu surah yang pendek dalam Quran ya. 3 ayat sahaja. Insya-Allah kita baca sama-sama sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik tuan-tuan, tiga ayat saja ya. Baik, kita tengok terus terjemahan dia. Inna a'tainakal kautsar. Ayat pertama ya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga ya. Biasanya Al-Quran ni dia bila turun pada Rasulullah, khitabnya ataupun arahannya ataupun hala tuju ayat tu kepada Rasulullah lah ya. Pada Rasulullah ya. Nak menjelaskan bahawa Allah menjelaskan Allah menyediakan ya kepadamu sebuah sungai di syurga ya. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Fasalli li rabbika wanhar ya. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus ya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, iaitu yang membenci Rasulullah, dialah yang terputus. Disebut terputus ni ialah kita tengok sebab turun ayat ya. Kalau ikutkan di sini sebab turun ayat surah Al-Kautsar, Ibnu Juraish menerangkan bahawa ketiga-tiga ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum kafir Quraisy ya. Yang dikala Rasulullah bersedih kerana Ibrahim putera baginda wafat, mereka bersukacita ya. Ini orang kafir Quraisy, kita Rasulullah sedih ya. Putera baginda Ibrahim meninggal ya, wafat, mati. Maka mereka dengan orang kata dengan bergembira ya, tengok Nabi ni sedih, dan mereka berkata sekarang Muhammad menjadi seorang abtar, terputus zuriat keturunannya ya. Mereka mengatakan Nabi Muhammad seorang abtar. Abtar maksud terputus zuriat keturunannya ya. Jadi tapi kuasa Allah SWT ya, selepas itu Siti Khadijah melahirkan lebih ramai anak lagi ya. Selepas kematian putera Ibrahim ya, putera Nabi yang bernama Ibrahim. Baik, maknanya ayat turun nak menjelaskan pada orang kafir bahawa yang terputus sebenarnya bukan Rasulullah tapi mereka ya. Yang terputus zuriat ni bukan Rasulullah tetapi mereka. Itu sebab-sebab turun ayat ya. Memberitahu bahawa orang kafir ya, selagi mereka ni memang tak pernah puas hati dengan Rasulullah ya. Kafir Quraisy ni tak pernah puas hati dengan Rasulullah sampai tahap benda-benda yang berlaku pada Rasulullah yang kecil sekalipun dia akan ambil kira ya. Nabi sedih pun dia ambil kira ya. Nabi macam-macam benda ya. Dia selagi mana boleh dia nak hentam Nabi ni, dia akan hentam ya. Apa cara sekalipun dia akan cuba ya. Nak sakitkan hati Nabi, sebab dia tak boleh, mereka ni tidak boleh menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Dia buat macam-macam cara lah. Macam-macam cara ya. Baik, kita tengok cerita dia sikit ya. Kita tengok pengertian ataupun kandungan ya surah Al-Kautsar ya. Surah Al-Kautsar adalah surah yang ke-108 dalam Al-Quran yang membawa maksud kebaikan atau membawa nikmat yang banyak. Lepas tu disebut inna a'tainakal kautsar ya. Kadang-kadang tafsiran bergantung kepada ahli tafsir ya. Ada mengatakan Kautsar itu satu sungai dalam syurga ya. Ada juga yang mengatakan Kautsar itu satu nikmat yang banyak ya. Baik. Surah ini hanya mengandungi 3 ayat saja, itu diturunkan di Mekah dengan membawa pengertian tentang sungai di syurga. Itu mendapat yang lebih jelas ya. Kautsar satu sungai di syurga ya.
Menurut para ulama yang mentafsir surah ini, sungai di syurga berarti sebuah kolam sungai yang dibuat daripada batu permata yang begitu indah dan cantik. Manakala rasanya pula lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu dan baunya lebih wangi daripada kasturi. Ini yang digambarkan tentang Al-Kautsar. Ya. Mana satu sungai yang ada yang menyebutnya Telaga Kautsar. Ya. Dan macam-macam pendapat mengatakan ini satu sungai yang kalau diminum, sekali minum tidak akan dahaga selama-lamanya. Ya. Ini sungai yang disebut sebagai sungai sungai permata. Ya. Permata rasanya lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu dan baunya lebih wangi daripada kasturi. Ya. Tak boleh nak bayang. Ya. Nikmat syurga ni kita tak boleh dibayangkan dengan pemikiran. Ya. Apa ayat tu tidak terlintas dalam hati. Ya. Tidak nampak pada mata, tidak terlintas dalam hati. Ya. Dan tidak terfikir oleh akal manusia. Nikmat di syurga. Ya. Tak nampak. Ya. Tak boleh kita gambarkan, tak boleh kita bayangkan dengan nikmat dunia. Jauh. Jauh lebih hebat. Jauh lebih nikmat. Ya. Baik, dinamakan Al-Kautsar kerana Allah telah mengurniakan kepada Nabi Muhammad SAW kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Surah ini disebutkan juga sebagai surah penghibur hati Nabi Muhammad SAW kerana ketika itu baginda bersedih atas kematian dua orang yang dikasihi, itu anak lakinya Ibrahim dan bapa saudaranya Abu Talib. Jadi Allah turunkan untuk menghilangkan kesedihan, ya? Menghiburkan Nabi kerana kematian anaknya Ibrahim dan bapa saudaranya Abu Talib. Ya. Dan selepas itu pula kematian Sayyidatina Khadijah. Ya. Di kurang tahun yang sama. Ya. Yang disebut Amul Huzni, ya, tahun kesedihan. Jadi hilang anak, mati anak, kemudian mati pula bapa saudara dia yang tak sempat diislamkan, ya, tak sempat menerima hidayah, tak sempat masuk Islam. Jadi Nabi sangat sedih. Ya. Nabi sangat sedih. Ini ditambah pula dengan penghinaan, ya, penghinaan orang-orang kafir Quraisy. Jadi Allah turunkan ayat ini sebagai mengurangkan, menghilangkan, ya, memberikan orang kata kelegaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sifat macam tu. Bila baginda rasa sedih, bila baginda rasa orang kata apa nak kata istilahnya, rasa risau, rasa resah, baginda mengharap sangat turunnya ayat. Ya? Ayat Quran ni, sebab tu ayat Quran ni turun secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Antara sebabnya ialah untuk menjawab pertanyaan orang Islam pada ketika itu. Ya? Jadi Nabi, sifat Nabi kalau bila ada pertanyaan, Nabi akan tunggu jawapan daripada Allah SWT. Ya? Sekiranya tidak dapat, barulah jawab dengan wahyu, ya, dengan panggil apa, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dengan hadis, dengan sebutan, dengan perkataan dan sebagainya. Maknanya dapat ilham, dapat wahyu pada Allah SWT. Quran Allah sampaikan melalui Jibril, ya, disampaikan ayat-ayat ini melalui Jibril. Jadi apabila Nabi rasa resah, Nabi menunggu jawapan, ada persoalan yang tak boleh jawab, Nabi akan tunggu ayat Quran. Ya. Itu ada antara hikmah ayat Quran ini diturun secara peringkat-peringkat. Maknanya untuk jawapan. Ada persoalan, Allah turunkan jawapan. Ada pertanyaan, Allah turunkan jawapan. Ya. Dan antara hikmah juga ialah supaya ayat ini boleh dihafal dengan mudah. Kalau turun sedebu 6,230 ayat, jam. Ya. Puas kita nak menghafal. Ya. Puas sahabat-sahabat, walaupun tidak mustahil. Ya. Tapi nak menghafal sekaligus susah. Jadi Allah turunkan satu persatu, sikit-sikit. Ya. Jadi memudahkan Rasulullah dan sahabat-sahabat untuk menghafal. Ya. Okey. Kemudian antara sebab juga ialah untuk memberikan hiburan kepada Rasulullah, mendatangkan kelegaan bila Rasulullah ditimpa musibah ataupun menghadapi kesedihan.
Jadi Nabi ni bila Allah turunkan ayat, datang Jibril menyampaikan ayat, Nabi gembira. Itu sifat Nabi, ya. Gembira. Sedih, ada orang, Allah turunkan ayat, ya. Melalui Jibril. Beritahu, ya. Jadi Nabi gembira. Itu antara sebabnya. Baik. Hadis Muslim meriwayatkan bahawa Anas bin Malik menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud Al-Kautsar adalah sebuah sungai sebelum menjelang ke syurga. Dia mengatakan sebelum ke syurga, ya. Allah telah menurunkannya kepadaku. Allah menjanjikan di syurga nanti ada sungai itu untuk aku. Kemudian Anas bertanya sama ada sungai itu untuk Nabi Muhammad SAW sahaja. Lalu baginda menjawab, sebenarnya Al-Kautsar itu untuk umatnya juga. Sungai Al-Kautsar ini diberi gambaran sebagai sebuah sungai yang sangat indah, walaupun seluruh umat manusia meminum dari telaga itu, ianya tidak akan kering. Jadi Anas bertanya, ini sungai untuk engkau saja Rasulullah, Kau untuk Rasul saja? Tidak, ini sungai untuk umatku juga. Ya? Dan kalau diminum daripada sungai itu tidak akan kering. Ya? Lepas tu ada yang mengatakan telaga Kautsar, ya? Ada yang mengatakan sungai Kautsar. Ya? Lepas tu kita tak dapat nak gambarkan, ya? Bagaimana keadaan rupanya, ya. Tapi ini hadis sahih, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, maknanya sungai itu juga untuk umat Muhammad SAW, ya. Dan diberikan gambaran sungai sangat indah dan tidak akan kering walaupun seluruh umat manusia meminum dari telaga itu, daripada sungai itu, ya. Baik. Melalui surah Al-Kautsar ini terkandung pengajaran yang sangat banyak, iaitu berkaitan 3 perkara pokok, iaitu tentang keterangan berkaitan kelebihan rahmat Allah dan pemberiannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengurniakan kepada baginda kebaikan dunia dan akhirat, ya. Dan ini rahmat Allah begitu banyak bagi pada Nabi Muhammad SAW, dan antara anugerah Allah ialah baginda adalah sungai Kautsar yang terdapat dalam syurga yang indah. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa Allah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dijanjikan kepada baginda sungai di syurga. Samalah hari ini, ya. Allah berikan nikmat pada kita sangat banyak, ya. Bukan pada Nabi saja, kepada umat Muhammad sangat banyak nikmat yang tidak terhitung, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah kata, ya, kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tak akan dapat hitung. Banyak sangat, ya. Nikmat kehidupan, ya, nikmat nyawa, nikmat kesihatan, ya. Banyak sangat. Kita tak boleh nak hitung, ya. Kejadian kita pun dah satu nikmat yang sangat cukup besar. Kejadian yang paling complicated disebut, ya. Paling susah kejadian manusia, ya. Tapi Allah mampu jadikan manusia ni cukup sempurna. Dengan anggota, dengan tubuh badan, dengan darah, dengan semua benda, saluran darah, dengan nadi, ya, dengan anggota dalaman, ya, dengan mata yang cantik, ya, hidung ada 2, ya, lubang hidung 2, ya, mulut, gigi, semua sempurna, ya. Tidak ada kecacatan, ya lah. Yang lahir tak sempurna tu adalah, tapi tak semua orang, ya. Tapi nak katakan bahawa Allah jadikan manusia ni cukup sempurna, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Allah jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian, ya. Sebaik-baik kejadian, paling baik, ya, cukup sempurna. Ada roh, ada nafsu, ada roh, ada jasad, ya. Ada nafsu, ada akal fikiran, ya. Malaikat Allah jadikan ada akal fikiran sahaja, tidak ada nafsu. Haiwan Allah jadikan ada nafsu sahaja, tak ada akal. Jadi kita ni kejadian paling sempurna, ya. Okey. Baik. Dalam ayat ini juga menjelaskan tentang memberikan kebaikan tertinggi sehingga mencapai kepada kemuncaknya, itu mendapat anugerah teragung kehebatan sungai Al-Kautsar di dalam syurga, ya. Baik. Tidak ada nikmat bagi seorang Muslim melainkan untuk menjadi penghuni syurga Allah dan mendapat kenikmatan yang banyak seperti yang dinukilkan melalui surah Al-Kautsar. Kenikmatan yang tertinggi hanya diperolehi bagi penghuni syurga yang dipilih Allah SWT untuk merasai nikmatnya, ya. Ialah kita bagi umat Islam tidak ada lagi
pengharapan kita melainkan untuk masuk syurga Allah SWT. Itu target, itu target. Jadi kita usahalah. Sebab memang nak mencapai syurga Allah ni bukan mudah. Nak mencapai syurga Allah ni bukan mudah. Banyak benda kena buat. Banyak benda kena buat, banyak benda kena hadapi. Banyak benda kena, memang susah. Baik. Apa lagi, pengajaran lain juga yang terdapat dalam ayat ni ialah Allah memerintahkan Rasulullah dan berumat baginda supaya sentiasa mengerjakan solat dengan ikhlas dan menyembelih binatang korban sebagai tanda syukur kepada Allah. Itu sebut dalam ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Pendek ya, fasalli, maka solatlah. Fasalli, fasalli satu arahan. Maka solatlah li rabbika, kepada Tuhan kau, wanhar, dan berkorbanlah. Pendek ayat. Tapi Allah jelaskan dua arahan di situ. Yang pertama, solatlah kepada Allah SWT dengan penuh ikhlas. Wanhar, dan berkorbanlah kepada Allah SWT, maksudnya sembelihan korban. Ayat kita sembelih korban, ini ayatnya. Fasalli li rabbika wanhar. Solatlah kepada Tuhan kamu dan berkorbanlah. Dua benda ni antara benda yang paling susah nak buat. Solat, ramai orang tak solat. Ramai orang solat tak cukup. Tak solat satu hal, solat tak cukup satu hal. Yang tak solat langsung memang ramai. Yang sibuk dengan urusan dunia, yang sibuk dengan urusan-urusan peribadi, tak solat. Yang menganggap solat ni satu benda yang remeh. Tak solat boleh qada. Qada bukan semudah itu. Bukan semudah, tak ada lah solat, qada je lah. Tak boleh. Qada ni kalau memang kita tak sedar, tertidur, ataupun pitam ke apa ke, yang memang di luar kawalan kita. Tapi kalau setakat kerja, mesyuarat, dalam perjalanan, kena. Sebab berat bendanya. Dan perjalanan Allah beri rukhsah lagi, boleh diskaun. Qasar dan jamak dan qasar, boleh diskaun. Jamak, qasar lagi, himpun dan pendekkan lagi. Tak ada alasan untuk tak solat. Sebab tu solat ni sampai tahap, kena buat sampai tahap kelip mata pun solat. Yang sihat berdiri, yang tak kurang sihat boleh duduk, tak sihat tak boleh duduk, baring, mengiring, tak boleh mengiring, terlentang. Dan tak boleh nak bergerak langsung guna isyarat mata. Sampai tahap tu. Tapi orang Islam kita, majoriti orang Islam, tak ada langsung nak banyak kerja, qada. Jam. Ada yang mengatakan solat untuk melepaskan menghormati waktu. Tetapi kalau kita dah biasa menghadapi benda itu, kita kena ejah masa kita lah. Kalau sekiranya kita balik pukul 5 lebih tu sampai pukul 9 baru sampai, contoh, ataupun kita balik pukul 6 lebih, dah habis maghrib baru sampai, kita kena ejah masa lepas maghrib lah. Balik lepas maghrib. Nak buat macam mana? Kita dah biasa hari-hari macam tu, tak ada. Maghrib ada copor-copor, orang kata copor. Dekat nak habis sangat. Masa, sekarang ni baru sampai rumah. 5 minit, 10 minit nak maghrib, nak isyak. Jadi kita ejah lah masa kita. Kalau kali pertama tu mungkin kita tak tahu, kita solat dalam keadaan yang kita ada masa tu. Nak buat macam mana? Duduk-duduklah. Macam ganti qada. Macam dah kita tak boleh nak berhenti kan? Kalau ada masjid ke boleh berhenti. Kalau tengah jalan nak berhenti macam mana? KL biasa. Saya pun pernah naik Grab.
1 jam duduk dalam kereta. Situ nak keluar Sempang sikit je. Driver Grab tu geng kepala. Sampai ke KL tu cepat nak sampai ke destinasi tu. Kebetulan jalan apa saya ingat? Jalan Chowkit, jalan apa dalam tu lah. 1 jam menunggu. Kereta nak keluar Sempang, tak lepas. Sampai, dah sampai tu. Patut saya bayar RM8, berapa ringgit dah? RM17, saya bayar RM20. Ambil lah kata. Upah jam, tolak minyak. Teruk. KL. Memang tak mustahil. Kalau hujan lagi teruk. Makan masa 3-4 jam dalam kereta. Padahal dekat je. Okay? Jadi, alternatif macam itulah. Kalau kita rasa tak boleh sampai waktunya, kita tunggulah sampai maghrib. Semalat maghrib dulu. Isyak panjang. Lagipun kalau ikutkan kebiasaan, lepas maghrib tu jalan dah mungkin kurang jam. Sama macam kita kerja sini pun, Kuantan. Kalau antara 5.30 sampai pukul 6.30 tu memang masa dia. Kalau nak balik sebelum 5.30. Ataupun lepas maghrib. Saya macam tu. Hari ni saya pergi 5.20 saya depan cakap turun. Sempat. Kalau hari lepas 5.30 memang macam Anzam tahu ya. Waktu Anzam dia naik motor. Naik motor je dah sampai. Okey. Nak katakan bahawa keberatan beratnya solat ni dalam apa jua keadaan pun kita kena buat. Susah, senang, sibuk, mesti buat. Itu fasalli arahan Allah SWT. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Banyak arahan tentang solat. Menunjukkan bahawa pentingnya solat. Dan Nabi terima solat pun secara direct pada Rasul daripada Allah SWT. Benda yang disampaikan secara langsung ni benda yang penting. Bukan kata ayat Quran tak penting. Tapi nak katakan bahawa paling penting. Allah sampaikan secara langsung dalam peristiwa Mi'raj. Rasulullah SAW terima kefarduan solat. Quran penting juga, tapi Allah sampaikan melalui Jibril. Tapi solat paling penting. Dia orang kata solat tak menjamin. Sebenarnya memang solat asas dia. Sedangkan disebut kalau kita buat apa sekalipun, tapi solat kita tak sempurna, solat kita tak buat, duit kita derma ribu-ribu, juta-juta pun tak guna. Sebab dia asas. Banyak. InsyaAllah kita sambung sikit. Baik. Menyembelih binatang, korban sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Seperti saya sebut tadi, korban ni pun susah juga. Nak keluarkan duit. Kita nak keluarkan 1/600. Susah. Tak ramai yang boleh buat. Kita sendiri tak jarang kita korban tak tahu. Ada orang boleh buat. Ada orang sanggup korbankan di Palestin. Palestin harga 1/1 $1,900. 1/1. Kalau seekor lembu kalilah dengan 7. Saya tak pasti kenapa nilai dia. Katanya lembu dia okey tapi sebab mungkin susah nak dapat. Jadi 1/1 $1,900. Kita sini 1/400, ada 500, ada 600 lah sekarang ni. 600 tu campur upah-upah semualah. 700 macam tu lah sekarang ni. Sana mungkin cecah 1,900, 2,000 lebih untuk 1/1. Tapi ada orang boleh buat. Ada orang boleh korbankan seekor lembu di Palestin. Tapi itulah jiwa. Kita nak apa dia? Tak apa, terpulang pada dia. Dia ada duit. Tapi terpulang pada dia lah. Kalau dia nak apa dia? Dia nak murah. 300.5. Saya nak kata sebab duit tu memang hak dia. Hak dia. Tapi kesanggupan dia berkorban tu, kalau dia rasa dia lebih ikhlas yang murah tu, pulang pada dia. Tapi kalau dia buat mahal-mahal pun dia tak ikhlas, susah juga. Duit dia banyak tapi dia nak cari yang murah. Ya. Ada orang macam tu nak sebab kita ni manusia memang dia fitrah
kita nak korbankan fitrah tu susah. Ya. Duit banyak, tapi nak korban, nak keluarkan RM600 untuk buat korban, memikir. Ya. Padahal dalam tabung, dalam akaun tabung haji ada RM70,000. Contoh saya kata. Nak keluarkan RM600 setahun sekali. Ya. Susah. Jadi pengorbanan tu penting. Macam juga solat tadi. Nak buat solat tu walaupun sekejap, 5 waktu sahaja, menyamai 50 waktu, seperti mana zaman Nabi Musa 30 waktu. Ya? Kalau kita 50 waktu Allah suruh, tak ada diskaun, padan semayang lah kita. Ya? Tak pergi ke mana lah kita. Ya? Solat je. Tapi Allah bagi 5 saja, tidak dikurangkan pahalanya walaupun 1. 50 waktu. Maknanya 5 waktu sama macam 50 waktu diwajibkan pada peringkat awal. Allah ni maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, ya? Maha baik hati. Kita je suruh 5 waktu pun culah. Ya? Ya? Alhamdulillah kita insya-Allah, ya? Tuan-tuan tak ada masalah saya rasa. Ya? Ya? Ramai orang bab solat cukup culah. Ya? Dengan pelbagai alasan. Jadi pengorbanan tubuh badan kita, ya, nak korbankan. Sama juga macam korban, ya. Duit. Nak keluarkan duit untuk kita bagi pada orang yang memerlukan. InsyaAllah, ya. InsyaAllah kita azam tahun depan. Kita cubalah, ya. Saya pun azam juga. Tahun ni tak korban. Gitulah, ya. Kekuatan jiwa, ya. Mungkin masa tu duit tak cukup, tapi masa lain ada duit, ya. Simpanlah, ya. Tapi masa kita nak keluar tu, lepas tu yang bagusnya korban ni kalau kita buat kumpul, ya. Letak seorang pegang, letak dalam akaun. Tak rasa sangat, ya. Sebulan 100, ya. Cukup 6 bulan 600, 7 bulan 700. Tak rasa sangat, ya. Macam main kutu lah, ya. Macam main kutu lah. Tapi kalau kita nak keluar sedebuk 700, mikir. Susah, ya. Mikir. Itulah, ya. Tapi kalau orang boleh keluar dengan mudah, memang dia jiwa, kata pengorbanan dia cukup besar. Nak korban, ambillah seekor lembu. Tak boleh nak lawan, ya. Tak boleh lawan lah, ya. Tuan-tuan. Baik. Jadi, solat, seperti biasa ni yang diketahui, amalan pertama yang disahkan oleh Allah SWT menentukan tempat kita sama ada syurga atau neraka, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, permulaan amalan yang diperiksa ke atas seorang hamba di hari kiamat ialah solatnya. Jika betul solatnya, maka sesungguhnya mendapat kemenangan. Jika tidak, maka rugi dan sia-sialah usahanya. Jadi solat ni penting sangat, ya. Wuduk pun penting, ya. Wuduk penting. Kalau betul wuduk, insya-Allah solat kita sah. Tapi kalau wuduk kita tak betul, solat kita pun sia-sia, batal. Kesempurnaan solat tu daripada wuduk yang sempurna. Dan solat tu pun kalau tak sempurna, susah juga. Tapi kita mohonlah kepada Allah SWT supaya ibadat kita, ya, solat kita Allah terima, ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita niat. Lepas tu kita baca doa iftitah. Sesungguhnya solatku, solati wa nusuki dan ibadatku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Ya. Kita ikrar pada mula-mula solat tu, kita minta ibadatku, solatku, ibadatku, hidupku dan matiku kerana Allah SWT. Ya. Lepas tu kena baca doa iftitah. Ya. Kalau tak sempat tak apalah, masbuk kan. Masbuk takkan baca lagi, ya. Masbuk dah lambat, bacalah Fatihah saja. Kalau tak sempat, rokoklah bersama imam, ya. Lepas tu perlunya datang awal. Kalau ada kita lewat, nak buat macam mana? Ya? Balik kerja lambat. Kalau siapa yang tak ada kerja, datanglah awal. Ya? Jadi, walaupun sunat, digalakkan baca doa iftitah. Ya? Baik. Sementara itu, anjuran untuk melakukan ibadah korban menandakan kepatuhan hamba terhadap seruan Allah SWT. Ya?
dalam pada masa yang sama untuk menterjemahkan rasa syukur setiap manusia terhadap anugerah nikmat Allah yang dikurniakan kepada hamba-Nya, ya. Maknanya bila kita sanggup berkorban ni, kita sanggup kongsi bahagian kita dengan orang lain. Allah beri kita banyak nikmat, beri kita kesenangan, beri kita kemewahan, kita kongsi dengan orang lain yang susah. Hari ni ramai sangat orang susah. Ramai sangat orang yang susah. Yang tak ada makan, tak ada tempat tinggal, tak ada kerja. Jadi masa korban ni lah antara satu ruang, satu peluang untuk kita kongsi. Kongsi keberadaan kita. Kita ada duit. Bagilah sikit, ya, untuk orang merasa. Cuma konsep ataupun kaedah korban ni kena betul lah. Tempat kita masalah kadang tak berapa betul. Bukan kata tak betul. Kadang-kadang, ya, dari sudut pembahagian, siapa yang berhak dapat. Memang itu kalau kena buat tu AJK, korban, masjid ke surau kena betul-betul pantau lah. Dan ramai orang ambil kesempatan, ya. Aku tukang siang, aku tukang potong tulang. Tulang aku punya sikit. Tak boleh, ya. Hak korban ni hak orang yang berkorban dan nak diberi hak pada orang fakir miskin. Ya. Tak boleh kita rasa kita letih-letih potong tulang, letih-letih potong rusuk, bahan kita 3-4 tulang rusuk, ya. Tak boleh, ya. Bukan hak kita. Ya. Ikutkan korban kerja dia, kalau nak upah pun bayar bahagian lain. Tapi tak boleh ambil daging tu. Ya. Kalau katalah nak diupah, pengurusan korban kena cari bahagian lain, duit lain untuk bayar upah. Tapi bab daging kena settle betul-betul. Tak boleh orang kata cilok sikit-sikit, tak boleh, ya. Tak boleh. Ni limpa hati ke ambil sikit. Tak boleh, ya. Setelah korban kena kumpul bagi kepada tuan dia nak bagi berapa, pulang pada dia, ya. Tapi biasanya kita akan bagi pada tuan ni 1/3 lah daripada bahagian dia, ya. Dan selebihnya kita sedekahkan pada yang berhak, fakir miskin dan sebagainya. Itu tujuan dia, ya. Ada ke orang nak korban, lepas tu dia nak bahagian dia semua, dia nak bagi sendiri. Ya. Sepatutnya dah bagi buat korban masuk share ni, dia bagi semualah. Kalau saya nak ambil sekilo, saya nak makan sekilo, jadilah. Yang lebih tu bagi. Itu tujuan korban. Kalau nak makan banyak, tak payah korban. Semulih sendiri. Bagi sendiri, ya. Itu tujuan korban. Okey? Yelah, macam tu lah. Biasanya orang bagi pada dia sikit lah. Dia nak rasa, dia nak makan. Buat lauk macam tu lah, sekilo. Ya. Kalau bahagian dia 10 kilo, dia ambil sekilo. 9 kilo bagi. Ya. Macam tu lah. Itu tujuan korban. Ya. Baik. Sikit ya, habis kita pukul berapa syak lah? 8. Sekarang ni pukul berapa? Sejam ni cepat sikit tak? 8 minit. Okey. 3 minit insyaAllah. Baik. Antara intipati lain terkandung surah Kausar ialah berkaitan tentang perkhabaran berita gembira pada Muhammad dengan kemenangan ke atas musuh-musuh dan kerugian serta kehinaan menimpa mereka lantaran mereka tercantas daripada setiap kebaikan dunia dan akhirat. Ini pada musuh Rasulullah SAW, ya. Ini kerana mereka membenci dan menolak syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, menderhakai perintah Allah, ya. Setiap ajaran baginda adalah perintah Allah, maka mereka adalah orang yang tercantas pada mendapat dua kebaikan dunia dan akhirat, ya. Jadi orang kafir ni memang sentiasa memusuhi Rasulullah dan mereka sentiasa tidak mendapat, ya. Mereka tidak mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Jadi nilai setiap suatu perkara yang dilakukan oleh seorang muslim adalah mengikut ukuran Allah SWT dan bukan menurut ukuran manusia. Jadi setiap amalan yang kita lakukan hendaklah dilakukan dengan seikhlasnya hanya kerana Allah. Setiap perbuatan serta tindakan dilakukan hendaklah berpandukan pada Al-Quran dan Al-Hadis agar kita tidak terpesong dari ajaran agama yang sebenar. Jadi perbuatan itu penting, ikhlas, ya. Ikhlas kerana Allah SWT itu sangat penting. Yang kita buat kenalah ikhlas, ya. Mula-mula memang kena paksa, ya. Solat, sedekah ni memang macam itulah, ya. Paksa dulu, bawa dulu RM1 isi tabung, ya.
Esok bawa RM2 ya. Lepas tu kita maintain lah hari-hari ya. Subuh ya. Bawalah RM2 sidang tabung kuning ya. Mula-mula paksa lah ya. Nak korbankan harta bukan senang. Kita nak korbankan apa yang kita sayang. Inilah korban. Sedekah macam tu lah. Kita nak keluarkan sebahagian pada harta kita, nak bagi pada orang lain. Bukan mudah. Ya? Nak keluarkan, kita cari, kita dapat, ya? Kita nak bagi pada orang. Orang yang boleh buat dengan tanpa masalah, tanpa susah, pengorbanan, tahap pengorbanan dia tinggi. Jadi kita belajar sikit-sikit ya. Janganlah duit ada RM100 bagi RM100. Nanya bagilah RM20 ya. Hari Jumaat banyak sikit beri ya. Saya seminggu sekali. Janganlah beri apa tiap pagi bagi masuk RM1 dalam tabung. Hari Jumaat masuk RM5 ya. Masuk RM1 juga bagilah RM10 ya. RM20 ke ya. Bagilah merah yang kuning sikit ya. Pagi-pagi kita tiap hari bagi yang biru kecil tak apalah. Nak bagi kan Jumaat nak bagi biru besar tu berat juga. Bagilah yang merah sekali-sekala tak masalah ya. Mana apa yang kita beri sedekah ni dia akan berterusan. Apatah lagi kalau kita sedekah pada tempat-tempat yang digunakan ke arah kebaikan sampai bila-bila. Wakaf Al-Quran bagus ya. Wakaf Al-Quran bagi pada pembinaan masjid ya. Bagi pada apa lagi? Yang mana benda tu digunakan sehinggalah selagi mana digunakan pahala ku akan mengalir berterusan. Ini betul. Ini hadis yang hadis sebut 3 perkara ya. Ketika jika mati anak Adam idza mata ibnu Adam in qata amaluhu terputus amalannya melainkan illa salas 3 perkara sedekahun jariyah sedekah jariyah ilmu yang dimanfaatkan kita ajar ilmu pada orang guna ilmu itu lepas tu kita sampai pula pada orang lain guna sampai ilmu tu dimanfaatkan kita dapat pahala dia berterusan wa waladun soleh yad'ulah ya dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Ini hadis sahih. Maknanya doa kita pada mak ayah kita insya-Allah sampai. Ya, apa saja kita buat kita niatlah pada mak ayah kita insya-Allah sampai. Walaupun ada pertikaian ya. Kata tak sampai orang hidup sampai ke mati macam mana nak sampai? Itu pulanglah ya. Tapi hadis sebut doa anak yang soleh insya-Allah dapat pada mak ayah dia. Ya, walaupun mak ayah dah mati. Itu usahalah ya. Kalau orang lain tak confirm. Tak pasti ya. Kalau Tok Imam sampai baca itu tak pasti boleh sampai. Kita tak berani nak kata ya. Tapi anak yang soleh insya-Allah sampai ya. Jadi tuan-tuan insya-Allah syukur sekadar itu ada persoalan? Ada pertanyaan sebelum kita berhenti? Macam mana? Tidak pasti kalau Al-Quran ni kata seluruh umat manusia, tapi keutamaan pada umat Muhammad. Nak masuk syurga pun umat Muhammad dulu. Umat lain yang beriman masuk syurga juga, tapi orang kata priority, keutamaan ya. Allah akan masukkan umat Muhammad dulu. Walaupun kita ni umat terakhir. Umat yang di akhir zaman. Ya? Itu kelebihan. Sedangkan syafaat pun, Nabi lain pun suruh minta dengan Rasulullah SAW. Ya? Minta pada Nabi Adam, minta pada Musa, Nabi Ibrahim, semua kata, mintalah dengan Muhammad. Itu antara sebab kita digalakkan berselawat. Ya? Banyakkan selawat pada Rasulullah SAW. Ya? Memberi syafaat. Baca Quran, syafaat. Ya? Okay? Jadi, umat lain yang beriman insya-Allah semua akan masuk syurga ya. Cuma keutamaan. Ni banyak hadis sebut keutamaan adalah umat Muhammad. Kita masuk dulu ya. Walaupun kita ujung-ujung ya. Kita generasi ujung dah tapi kita masuk dulu insya-Allah ya. Baik. Saya cukup sekadar itu dulu. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang salah silap datang pada kedaifan, kelemahan di saya sendiri.
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dah, bagi dah.